maka yang demikian itu muhal adanya. Jadi nak royak semua tu, nak royak hal saja, nak royaknya nak royak cerita je semata-mata. Dan nak royak benda tu apa sih betul mustahil, muhal mana nak royak benda tu, mana jadi gitu jadi gini. Tak boleh. Dan hanya sesungguhnya biji itu jua, dan ranting itu ranting jua, dan cawang itu cawang jua, dan daun itu daun jua, jikalau belum lagi keluar daripada bijinya sekalipun. Jadi kalau kita tengok dari segi perceraian atau mempasil atau satu persatu, maknanya daun ke biji, daun ke cawan ke batai ke, semua tu keluar daripada bijinya. Jadi hakikatnya semua tu daripada biji. Yang hakaik itu tiada dapat ia bercampur. Maknanya hakikat tu tak ada dah. Kena tengok hakikat secara zahir ni tak ada dah. Sebab orang zahir ni semuanya cara tafsir secara satu persatu. Dan tiada dapat bertukar-tukar. Jadi dia tafsir tak bertukar lah. Daun-daun, batai-batai, biji-biji, ataupun buah-buah. Jadi tak bertukar lah. Dan hanya yang dapat bertukar itu misalnya juga. Kalau bertukar tu hanya secara misalnya je ataupun secara kiasan saja. Yakni rupanya juga, kerana rupa tu berbeza. Jadi semua daun gabah tu hakikatnya biji. Lagu-lagu mana pun biji, asal biji misalnya dia kata begitu. Asal daripada benih biji. Jadi begitu juga kita ni. Lagu mana duk bila daripada dulu lagi, sebelum ada lagi, bila Tuhan jadikan makhluk ni, siapa kali ni benda hak tula je, hak sama je. Cuma nama saja berbeza digelar. Mari ribut ni buat nama ni, mari ribut ni buat nama ni, padahal asal je angin ya, misal lah gitu. Nama saja. Dan kita ni selalu sesak di nama lah. Bila nama gitu, nama gini kita kata dulu tak ada, belum baru ada. Jadi sesatlah kita. Sedangkan Tuhan buat benda ni azali lagi. Tak mari hak azali tu, kita mari hak baru. Lagi. Seperti kata setengah arifin radhiyallahu anhu, al-abdu abdun wa in tarakkai wa rabbu wa in tanazzal. Artinya ya hamba itu hamba juga. Dan jikalau naik ia kepada itlaq sekalipun, jadi lagu mana pun kita ni, hak nyata di kita ni hamba je. Tak usah katalah kita ni hak itlaq makna kata Tuhan zat tu tidak. Makna hak nyata kita ni hanyalah sifat semata-mata. Dan Tuhan itu Tuhan juga, makna Tuhan yang bernama zat tu dia lah. Dan jikalau turun sekalipun kepada pihak tajallinya, walaupun kita tajalli itu tajalli kita, tapi hakikatnya dia juga. Tapi hak kita lah, hak dia lah. Tetapi kita dengan Allah ni tak cerah tangga juga. Sebab tu Tuhan kata, mu dengan aku ni dekat sangat dengan habil warid, dengan apa namanya orang semerih. Kita pun dekat Tuhan lagi. Kita dengan orang semerih kita duk tekuk kita dekat benar dah, tapi Tuhan yang kita dekat lagi. Pasal apa? Pasal orang semerih kita ni dekat dengan kita pun dia bersetuh. Tuhan dengan kita ni dekatnya tidak bersetuh, jauhnya tidak bersengih. Lagi tu. Pada barang rupa yang dikehendakinya. Jadi lagu mana benda tu, rupa lagu mana yang dikehendakinya Allah,
maka semuanya daripada dia berlaku. Maka inilah dua misal yang menghampirkan kepada faham kita juga. Jadi dua misal ni, misal pertama dulu, dia buat dalam bentuk huruf. Misal yang kedua ni, dia buat dalam bentuk biji. Kalau ada misal yang ketiga, dia buat dalam bentuk lauk. Dalam bentuk lauk, omong, bui. Dia boleh buat dalam misal ni supaya kita boleh faham. Boleh faham kaedah alam ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mengetahuikan masalah ainiyah dan ghairiyah. Jadi nak supaya tahu ainiyah di mana diri benda tu, dan ghairiyah dia tidak diri benda tu. Nak tahu. Iya tidak. Kalau kita tengok pada makhluk ainiyahnya Allah, ghairiyahnya tak ada. Kita ni tak ada. Jadi kalau nampak begitu. Dan hasillah perkataan ini bahawasanya segala alam ini atau segala perkara ini bukan ia sekali-kali. Jadi kita tengok alam ni, kita tengok rumah, hakikatnya tidak rumah. Kita tengok pokok, hakikatnya tidak pokok. Tengok gapo pada alam ni, hakikatnya tidak dia, kerana hanyalah menunjuk keadaan hak Ta'ala. Nak royak Tuhan. Ada makhluk ni nak royak ada Tuhan. Hidup makhluk ni nak royak hidup Tuhan je. Dia kata. Dia bukan ia lain daripadanya. Bukan nak royak lain daripada Tuhan. Nak royak Tuhan. Dengan lain yang mustaqil. Walaupun benda tu banyak begitu begini pun nak royaknya Tuhan saja. Sendirinya dia je. Dan dari kerana inilah kata Syekh Sadruddin Al-Buniyu Khalifatu Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi Quddasallahu sirruhuma pada menghikayatkan pandangan orang yang dapat sempurna makrifahnya dengan katanya. Dia kata lagi mana? Wa ra'ay nafsahu wa kulla syai'in min wajhin ghairul haqqi wa min wajhin sya'nahu wa min wajhin ainahu wa ra'ayil haqqa mir'atan yara fiha tafasil ahwali ainihi kama yara ainahu muzahara wujudil haq kullu dhalika fi anin wahid. Artinya telah dilihat oleh orang yang arif itu akan dirinya dan tiap-tiap suatu daripada pihak yang lain daripada dirinya, daripada hak daripada Allah Ta'ala. Dan pada suatu pihak pekerjaannya pekerjaan Allah Ta'ala. Dan dilihat pada suatu pihak keadaannya keadaan Allah Ta'ala. Jadi bagi orang arif, dia tengok makhluk ni, tengoklah ke mana-mana pun kerja, dia tengok nampak kerja Tuhan. Suatu waktu pun ni pun dia tengok dia nampak Tuhan. Tidak seperti kita lah. Kita nampak benda lah. Cakap Tuhan tak nampak. Nampak benda lah. Dan dilihat hak Ta'ala itu cermin yang dilihat di dalamnya, di dalam makhluk. Sebab itulah ulama kata makhluk ni cermin. Jadi ada dari cermin itu bayar. Bayar siapa? Bayar Allah Ta'ala. Misal gitu. Bayar ni, gapo yang dimaksudkan bayar situ? Ya, segala asma'nya asma' Allah, segala afa'nya apa' Allah, dan segala sifatnya sifat Allah, dan semua tu asma' apa dan sifat tu adalah wahdaniyah. So, tidak berbilang. Akan beberapa tafasil hal dirinya dari Allah
seperti ia melihat dirinya tempat nyata bagi wujud hak Ta'ala. Jadi dia tengok pada diri dia tu, orang arif ni. Tengok mana pun tempat dia tengok diri tu nyata Allah Ta'ala. Sebab itulah halas dia kata, macam halas dia kata, Allahu fi jubbati. Maknanya halas tengok pada diri dia tu, dia nampak Tuhan, wujud Tuhan. Tidak wujud kita tu. Nah, sebab tu dia kata Allahu fi jubbati. Dia tengok tu dia tak nampak. Dia lain. Dia nyata Allah. Kita ni cakap nak itar nampak kita. Saya elok kok gapo nampak kita tak nampak bukan lah. Lewat ni nampak Tuhan. Maka adalah segala pandangan yang demikian itu pada suatu masa juga. Jadi dia tengok diri dia tu tempat wujud Allah tu sekelip mata je. Tapi hak sentiasa je fa aina ma tuallu fa sama wajhullah. Hak nyata dia setiap masa dia tengok dia nampak Tuhan. Sekelip mata je nampak diri dia. Sebab tu demon ni dia lagu lain. Kedudukan dia tak seperti kita. Sebab dia tu sentiasa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan dikehendaki dengan katanya dirinya dari Allah Ta'ala dan tiap-tiap sesuatu makhluk, iaitu segala akuan ini daripada suatu pihak. Hak akuan ni kita nampak daripada satu pihak. Pihak mana? Kita nampak pihak kita. Yakni daripada ta'yin tani. Daripada hak mengaku tak diwalaupun kita mana? Daripada ta'yin tani. Ta'yin tani ni ialah wahidiyah. Apabila kenyataan makhluk pada ilmu Tuhan tu dinyatakan satu persatu, dia panggil wahidiyah. Kalau secara sungguh dia panggil dia panggil kau dia. Hak atas sekali dia panggil ahdiyah. Yang kedua tu dia panggil wahdah. Wahdah. Dia ta'yin sani ni dia panggil wahidiyah. Itu lainnya daripada hak Ta'ala, kerana sudah ia bermasing-masing dengan kelakuan yang tertentu. Tengok tilik daripada benda tu sudah tertentu sosok, maka bukan Tuhan, tetapi benda tu dalam ilmu Tuhan. Nak kata wujud tajalli tak lagi, tak jadi lagi, tetapi sudah satu persatu. Jadi bila secara zahir kita bila dah lah manusia, bumi, langit macam gitu, misal kita tak bila lagu, kita tak ada. Tadi kita kata kalau kita ada, kita misal kita bila lah gitu, bumi, langit gitu, goni duduk bila lah. Hakikatnya benda tu tak ada lagi dalam ilmu Tuhan, tak ada lagi. Dan kalau ia qadim sekalipun, maknanya dalam ilmu Tuhan qadim, tetapi duduk di so-so benda kita sebut tu benda tu baru. Lagu. Ni saya ni ramai Hanafi kena bunuh, kena penjara sampai mati ni. Pasal apa? Pasal dia kata Al-Quran tu baru. Al-Quran tu qadim. Jadi Imam Hanafi dia tetap dia kata Al-Quran tu qadim. Sebab dia pandai kepada Al-Quran tu berasaskan kalam ma'ani. Ada kalam bukan kalam lafzi. Jadi kalam ma'ani. Jadi apabila pandai kepada kalam ma'ani tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sedang kau tulis dalam Quran itu berhuruf dan boleh baca bersuara. Jadi Sultan kata Quran ni baru ke qadim. Jadi dia bimbang kalau dia kata baru, maka semua orang nak keengkar pada kitab. Sebab kitab ni daripada Allah, maka daripada Allah wajib qadim. Maka dia kata qadim. Tapi Sultan tu pandai kepada tulisan, dia boleh baca tu baru. Ada balas tu.
Maka dia katalah email ni salah. Apabila salah, maka dipenjarakan dulu. Dia setengah cerita dia kata akhirnya dibunuh juga. Lagi tu kata ada setengah cerita dia kata mati dalam penjara. Lagi tu lah. Kerana ia ibarat daripada maklum ilmunya. Benda tu ibarat daripada maklum ilmu. Sebab benda tu dalam ilmu Tuhan berlaku lagi. Cumanya ibarat saja. Ibarat benda tu satu-satu bila tu bukan Tuhan dah lah benda. Lagi tu. Tapi walaupun benda tak ada lagi dalam ilmu Tuhan. Lagi tu. Dan dikedaki dengan katanya. Cuk, kita bicara dulu. Kalau ada masalah. Aku mana setakat ni boleh Setiap ke mana kejadian kita ni mengikut kalau kita kata sejarah lah. Tapi benda ni tidak serupa sejarah. Sebab Tuhan ni dia nak buat kita ni sekelip mata je. Bukan nak tikung payaku baru jadi je. Ibarat saja kum payaku tu. Tapi kalau Tuhan kendaki, apabila pakat tiga tu ilmu dia, kudrat dia dan iradat dia, maka jadi benar-benar. Alah ni jadi tu dengan pakat tiga tu lah. Dan jadi tu dia bayar dalam aku fi sittati ayyam. Mana dalam 7 dalam ni hari. Ni hari tu yang kata ada orang syariat ni hari sungguh benar. Yang kata ada orang hakikat bukan ni hari. Tetapi alah ni hanya nyata dalam ni peringkat tu. Peringkat hadiah tak ada alah. Tak ada langsung alah. Peringkat wadah ada alah dalam ilmu tu. Tapi secara segugu. Lagi tu. Peringkat wahidiah ada dalam ilmu tu. Tapi sosok tafsir tu. Tapi benda tu tak ada lagi dalam ilmu tu. Maka Tuhan waktu biklah dia tu. Lepas pada tu alam roh. Mana bui benih gini jadikan benih. Tak berapa lagi kalau kita ibarat orang mengandung kat bui roh tu baru 2-3 bulan tu betul budak pun tak jelas lagi dah ni. Mana tak mata tak buka lagi, nyawa tak guna udara lagi. Tapi sudah ada. Lepas tu berkaitlah dengan misal bentuk. Misal maknanya contoh bentuk kita tu lagu mana, contoh ni lagu mana. Tuhan jadi gitu. Lepas misal tu kita tengok dalam misal tu Tuhan buat kita ni ada body kita ni, ada body zahir, ada body batin. Ada body rahsia. Jadi mengikut ilmu tasawuf dia kata kita ni ada 4 body lah. Yang dinamakan pertama dia panggil diri tajalli ataupun tu badan kita. Yang kedua dia panggil diri terperi. Lepas tu diri terdiri. Dan yang keempat adalah diri sebenar-benar diri. Ada 4. Dia misalkan lagi tu. Tapi dalam pengajian sekolah dia kata 2 je. Mana diri diri fizikal ni ataupun diri zahir dengan diri rohani. Maknanya fizikal dengan rohani. 2 dia kata. Ikut pengajian orang putih. Tapi ikut pengajian Islam kita ni 4 diri. Nak menyatakan kita ni ada 4 diri. Dan diri sebenar-benar diri itulah yang nak menyatakan yang mudi rahsia yang rapat dengan yang hidup. Yang hidup ni maknanya Allah. Mana kalau nyata diri sebenar-benar diri itu, barulah kita faham hak ni mampu tidak hidup. Sebab tu dia mahu dia tetap dia kata dia tak ada, dia mampu hidup tu Tuhan. Dia duduk sini pasal dia nampak kita ni muka buta tak nampak. Kita kata hak ni adalah hidup. Dia mengaku hak ni lah hidup. Dia mengaku hak ni lah berpuasa. Dia mengaku hak ni je lah diri kita. Sedangkan hakikat dia tak mengaku pasal dia nampak. Kita ni bukan lawak dia. Sedangkan dia nampak. Kita buta tak nampak. Maka kita kata berdasarkan kita buta. Orang buta lah ke mana. Dia kata
Dia gagal-gagal dia kata dia salah biar je. Gagal gajah tu kena ke belala dia kata serupa berapa. Kena ke ekor dia kata serupa berapa. Ibarat lagu tu. Gagal tubuh dia kata serupa dengan berapa. Jadi serupa dia tu misal dia tu berlain-lain ni atas manusia. Pasal dia buta. Apa kita tak nampak Tuhan tu duk gagal duk kata kau tu duk kata kau ni asalnya Tuhan. Ha tu buta kita ibarat. Kau mana? Alah dia apa buat demo pula lah. Alah ke mana ni? Bicara macam bodoh kita biarlah bodoh. Nak supaya. Jadi dalam dia tadi kalau dia mana tak tahu buka bola dalam dia tadi. Pasal tak ada kapu kita. Maksudnya pasal buka. Kalau kita faham juga zat tu. Zat semata-mata. Zat semata-mata kepada itu. Jadi ala itu ala wahdah. Wahdah. Wadah dulu. Wadah maknanya situ tu dari segi makhluk sudah ada. Cuma dari segi jimal saja. Di mana tidak pada satu-satu. Kalau satu-satu ini daripada ala wahidah. Wahidah. Pada satu-satu lah. Cuma dia untuk lagi. Tak ada lagi tak jangka. Kita balik pada lagi biji tadi. Ada biji itu ada kita tengok di kalau kita nak ambil daun atau ambil juga nak ambil buah. Ambil apa itu. Dia balik dalam wahidah. Wadah dia. Jadi situ tu kita nak yang kedua juga. Dari Quran. Quran tu dia nak kata dia ni baru ke azali. Nak jelas itu. Sebab tadi kita sebut tadi dalam ala wahdah. Quran. Quran ni kalam Allah. Perkataan Tuhan. Maknanya Pala kita sebut perkataan Tuhan, firman Tuhan, tetapi dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kita nak qiyas kepada jadi alat dia, seolah-olah serupa titik tak adilah. Tetapi tak boleh nak kata begitu kau Tuhan. Kalau kata begitu kita bersamakan Tuhan dengan makhluk. Tak boleh kata lah gitu. Dan segi Tuhan dia maha mengetahui, mengatasi segala-gala. Sama ada benda tu, dia nak mengada atau dia tidak mengada, dia takluk kepada 4 perkara kan. Pertama takluk tu dia mengadakan. Takluk yang kedua dia akan mengadakan. Takluk yang ketiga dia tidak akan mengadakan. Dan takluk yang keempat dia mengadakan tetapi dia juga boleh tidak mengadakan. Jadi maknanya tu dia kata sifat harus kepada Allah Ta'ala. Atas 4 perkara tu lah. Itulah.